Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali hari ini dengan satu tajuk yang senang, simple, tetapi ia perlu salah satu faktor yang kita kena jagalah untuk mengelak kualiti kita yang terjejas lah. Kualiti dari segi daging ataupun susu terjejas. Dan tajuk kita hari ini adalah kawalan vektor bawa penyakit. Tajuk ni senang, kita baca tajuk dah tahu mana kita akan, dan tajuk ni kita akan membincangkan apakah yang menyebabkan penyakit ni hadir. Apakah binatang lain yang terlibat yang membawa penyakit. Okey, teruskan. Okey, vektor. Vektor adalah haiwan yang mempunyai parasit yang berbahaya yang memindahkan parasit tersebut kepada organisma lain dan mengakibatkan jangkitan pada organisma lain. Okey, ini maksudnya macam haiwan ni atau haiwan perosak ni dia menjadi punca jangkitan itu berlaku. Okey, macam tak kisahlah jangkitan tu berlaku kepada manusia atau haiwan, tapi di sini kita cakap kita teruskan kepada tajuk kita tu kepada ternakan ruminan lah. Mana dia membawa jangkitan kepada negara ruminan. Okey, pembawa atau pengantara yang membawa penyakit dan berjangkit tanpa memudaratkan diri sendiri. Okey, contoh sebagai satu contoh saya bagi, memang kita akan sebut ni kecing tikus. Kecing tikus ni memang kita pada diri tikus tu tak ada masalah, tapi kecing tikus tu yang menyebabkan kematian. Leptospirosis sama ada pada ternakan ataupun pada manusia lah. Okey, kepentingan kawalan makhluk perosak pertama adalah supaya semua makhluk perosak tidak menjadi bawang penyakit membahaya pada ternakan. Okey, macam contoh yang saya bagi sama juga, tikus boleh membawa penyakit leptospirosis, itu memang utama, salmonellosis. Okey, pengawalan makhluk perosak, kawalan di peringkat pertama kita kena buat apa dia? Menangkap makhluk perosak yang cuba masuk ke kawasan ladang. Macam mana kita nak buat tu? Adalah kawalan nanti kita akan bincangkan. Kawalan peringkat kedua adalah menangkap makhluk perosak seperti tikus, tupai dan lain-lain haiwan yang terlepas daripada kawalan makhluk perosak peringkat pertama. Okey, saya pergi ke yang pertama tadi. Menangkap makhluk perosak yang cuba masuk daripada kawasan luar ladang. Maksudnya kita pasang perangkap di luar ataupun kita secure kawasan ladang kita. Kawalan peringkat pertama ni macam kawasan pagar kita. Biasa kalau peringkat pertama ni kita boleh kawal dari segi hidupan yang lebih besar lah, seperti anjing liar kan. So dengan pemagaran yang betul, anjing tidak boleh masuk apa semua. Okey, teruskan peringkat kedua ni saya dah ceritakan di dalam. Okey, dan kawalan peringkat ketiga adalah menangkap makhluk perosak seperti tikus yang terlepas daripada makhluk perosak peringkat kedua. Peringkat pertama tu adalah utama, yang kedua di dalam, ketiga benar dia terlepas kedua, yang kita kena kawalan peringkat ketiga pula. Okey, kaedah dan langkah kawalannya adalah pastikan kawasan ladang berada dalam keadaan bersih. Apa-apa pun mesti dalam keadaan bersih. Pengalaman saya, zaman saya belajar dulu, apabila kawasan pelajaran saya berada di dalam kawasan sawit yang dalam. So, kalau kita ada ternakan yang mati dan kalau kita asingkan, dia mendatangkan satu bau yang akan menyebabkan anjing liar ni datang. That's why kawasan ladang ni kena bersih supaya tak menjadi daya penarik kepada makhluk-makhluk ni lah. Okey, stor makanan tiada beg-beg makanan rosak. Okey, ni kita dah sentuh pada penjagaan stor makanan, macam mana kita jaga. So that tak ada beg-beg makanan rosak. Beg makanan rosak tu kita dah kena lupuskan. Lepas tu kita kena pakai kayu pellet untuk lebih tinggi. Okey, pastikan pagar tidak rosak. Macam saya cakap tadi, pagar tidak rosak. Dan pagar tu dua fungsi, memang untuk menghalang, untuk mengawal kawalan pertama tu. Dan kita pakai cyclone. Cyclone pun kalau jarak antara dawai tu sekiranya besar, dia boleh mendatangkan anjing liar pun boleh masuk juga, tak ada masalah. Ya, pengalaman saya sendiri, kalau cyclone tu kita ambil yang jarak yang dawai di bawah tu besar ataupun kita tak pasang dengan kuat, dia kendur, anjing boleh menyusup di bawah tu. Ni anjing liar. Okey, pastikan bangunan tidak berlubang dan pecah. Ini pun betul. Kena buat penyelenggaraan dan pemerhatian.
kena pasti tempat untuk letak perangkap. Okay, yang ini pun kita kena pastilah di mana letak perangkap, dan kita kena tahu bila kita letak perangkap di situ, dan 2-3 hari selepas tu untuk lihat perangkap, kita kena pastikan perangkap tu kita tahu di mana tempat yang kita letak. Okey, dalam kakualan lagi yang lain, letakkan perangkap kategori. Okey, kita ada beberapa kategori, nanti kita akan sentuh lagi. Pengawasan dilakukan setiap hari. Dah letak, kita kena kawal lah setiap hari, kena tengok. Kumpulkan bangkai untuk dilupuskan, elak dijadikan bawa penyakit. Maksudnya kalau kita dah jumpa, bagaimana kalau kita dah dekat perangkap tu dah kena, so bangkai perosak ni kita kena lupuskan segera. Cara lupus paling senang macam dulu kalau saya praktiskan untuk tikus ni, kita bakar je terus. Okay, supaya kuman-kuman dia tu terus matilah. Okay, umpan dan perangkap diletakkan semula pada minggu yang berikutnya. Makna macam kalau kita gunakan umpan apa semua, kita guna semula lah. Mana kita taruh umpan yang baru. Okay, makhluk perosak. Apa yang kita kategori merosak adalah anjing. Saya cakap dia anjing liar, tikus, kutu, lipas, cacing. Kesan air kencing, misalkan dia masuk. Kesan laluan, najis, makanan bahan kunyah, bau sarang. Tikus, rodent yang mempunyai hujung hidung yang muncung, mata dan telinga yang besar dan ekor yang panjang. Yang ini biasa kalau kita tengok, dia selalu ada di pallet di store makanan. Dan mengikut pengalaman saya sendiri pun, bila kita zaman saya belajar dulu, tikus ni pun dia menjadi satu gangguan kepada di kandang juga sebenarnya, kandang kambing. Kalau kandang kambing yang dekat dengan pokok sawit, sebab tikus ni memang suka dengan sawit lah. So that pengalaman saya dulu, bila ada anak kambing yang mati, kalau kita tengok kuku dia tu berdarah semua. So bila kita check dan kita perhatikan, memang bila kambing tu dah mati tak bermaya apa semua, tikus ni dia pergi gigit bawah tu, gigit kuku kaki kambing tu. Tu pun salah satu vektor lah. That's why bangkai ternakan yang mana mati pun kita kena lupuskan cepat lah. Okay, pembawa penyakit leptospirosis ni biasalah, pada ternakan pun boleh kena, pada manusia pun boleh kena. Okay, kedua anjing. Membawa penyakit ringworm, penyakit kulat dan rabies. Rabies ni adalah anjing gila lah. Okay, kita pergi kepada ectoparasite, iaitu kutu yang menghisap darah serta menjadi pembawa kepada penyakit babesiosis. Penyakit babesiosis ni bahaya apabila kutu ni lekat. Dia boleh kutu ni akan hisap darah. So dia akan menyebabkan ternakan tu lemah dan tanpa kita sedar, ternakan tu akan mati sebenarnya. Agak bahaya. So kita pergi satu-satu. Leptospirosis, kencing tikus. Penyakit leptospirosis, nama bakteria adalah Leptospira hadjo, dan menjangkiti lembu lah. Kalau kita terbagi makanan pellet yang orang cakap yang dijangkiti dengan kencing tikus ni lah. Okay, menjangkiti sistem perkumahan, urinari dan pembiakan. Penyakitan melalui kencing, susu dan air tercemar. Maksudnya kalau ternakan tu dah kena, mungkin dia akan jadi penyebab lah. Okay. Bawaan daripada tikus. Okay, apa yang berlaku adalah demam, anemia, kurang sel darah merah, keguguran, tidak subur dan pengeluaran susu yang merosot. Jadi kita kena tengok juga. Kadang-kadang bukan sebab penyakit-penyakit yang lain, penyakit bawaan virus ada, dia kadang penyakit bawaan vektor ni. Okay, babesiosis. Okay, sorry. Kutu, Rhipicephalus microplus. Masa cakap dia mempunyai gigitan kepada menghisap darah. Biasa kutu ni kerja dia memang menghisap darah lah. Menjangkiti sel darah merah dan memecahkan ketika proses membahagi. Kesannya sama, kebanyakan kesan vektor penyakit ni dia akan melemahkan ternakan. Sebab kita tengok situ dia demam, anemia, air kencing berdarah, keguguran dan seterusnya akan matilah. Babesiosis ni kadang kalau kita tak pantau, dia berlaku sangat cepat dan kadang kita tengok macam ternakan tu mati je terus. That's why kena berhati-hati lah. Bila bagi saya, apa yang saya buat, kalau jumpa ternakan seekor ternakan tu lemah, saya akan terus asingkan. Saya elakkan jangkitan tu berlaku pada ternakan yang lain lah. Okay, cacing hati, liver fluke, Fascisco giganta atau Fascisco hepatica, pembawa oleh siput.
Okay, yang ini mungkin jarang berlaku pada ternakan lah. Okay, larva cacing yang menjangkiti hati. Okay, ini akan menyebabkan kurus, anemia, penghasilan susu rusuk, abdomen dan membesar lah. Okey, belutang. Belutang ni kalau masuk bahasa Melayu, lidah biru. Tapi, jangan, itu bukan lidah biru tu bukan penyakit lah. Penyakit dia adalah belutang. Dia menyebabkan, virus. Okey, vektor adalah agar-agas, So, agar-agas ni pembawa. Kita dapat ulcer pada gusi dan lidah. Okey, yang ini mungkin senang kita tengok lah sebab kita boleh tengok daripada luaran sahaja. Okey, anaplasmosis. Jadi pada kutu juga, dia menghisap darah. Okey, tengok ejen penyebab dia adalah Anaplasma marginal. Dia masih sama, selagi kutu dia akan demam, dia akan anemia, dia akan gugur, akan kurang berat badan dan lemah. Dan seterusnya boleh mati. Anjing ataupun penyakit anjing ni membawa penyakit rabies. Dan dia melalui alio. Dan anjing, dalam bahasa lain rabies ni macam anjing gila lah. So kalau dia gigit anjing lain pun, anjing lain tu akan menjadi pembawa lah. Tapi bila pada dia gigit pada ternakan, dia akan menyebabkan ternakan tu jadi pembawa. Walaupun bukan pembawa lah, penyakit tu dah ada pada ternakan tu sendiri. Dan mungkin boleh merebak daripada tangan kita sendiri. Kita pakai glove, kita pegang dia punya cair tu, lepas tu kita sentuh pula ternakan lain. Dia boleh ni lah. Dia akan merebak lah benda tu. Okay, melalui mucous membrane, konjaktiva, gusi dan metasus. Okay, pengeluaran alio yang berlebihan, hidrofobia dan agresif lah. Okay, peralatan dan bahan mencegah vektor buang penyakit. Ni pun senang. Okay, perangkap sangkar. Biasa kita untuk menangkap tikus. Umpan disangkut pada penyangkut di dalam sangkar. Biasa yang kita gunakan umpan kat sini, pengalaman saya dulu, saya pakai biji sawit. Saya pakai ikan masin. Itu biasa umpan-umpan dia lah. Okay, ataupun macam kita tengok kartun-kartun pakai cheese. Tapi saya rasa tak pernah buat lagi lah. Sebelum ni pengalaman saya buat ni, saya pakai ikan masin. Ataupun saya pakai biji sawit je lah. Biji sawit kecil tu kan. Kita ketuk-ketuk pecah, kita sangkut pada menyangkut dah tu lah. Okay, racun tikus. Okay, sebagai makanan tikus akan menimbulkan rasa dahaga. Okay, dia macam satu makanan tikus ni kita tabur pada satu tempat. Dia akan datang makan. Bila dia akan mati di tempat lain bukan mati di situ. Dia akan menimbulkan rasa dahaga. Dan dia akan mati dalam jangka masa yang perlahan lah. That's why kalau kita bagi dia mati dekat situ, mungkin satu masalah kita lah, kita nak kena buang. Dan lagi dia akan menyebabkan jangkitan kepada pelet-pelet kita kalau dia dah reput. Okay. Okay, berbahaya pada manusia juga. Yang ni pun kena berjaga-jaga. Okay, perangkap penyepit. Yang ni quite kejam sikit untuk tikus. Okay, untuk menangkap tikus, mengumpan diletak pada papan umpan. Umpan pun sama. Saya sebelum ni pakai, saya cakap ni, biji sawit ataupun ikan masin lah. Okay, tikus ni akan pijak papan tu, dia akan tersepit lah. Biasa kalau tersepit ni, kalau kena pada badan tu dalam tempoh sejam 30 minit, dia akan mati lah. Sebab penyepit ni, ada yang penyepit tu tajam Okay, so semasa kita dah ternakan tu dah tersepit situ, bila kita mengendali bangkai-bangkai ataupun makhluk perosak ni pun berjaga-jaga mungkin kita diwajibkan pakai glove. Supaya mengelak kita pula menjadi penyebar penyakit tu, tidak Kalau boleh kita pakai glove supaya habis dia tu kita kena buang glove tu ataupun kita bakar lah. Okay, supaya kita tak menjadi penyebar untuk penyakit-penyakit tu. Okay, perangkap gam. Untuk merangkap tikus juga, kita sapukan gam ni atas papan. Dan kita tabur sedikit umpan lah. So apabila tikus ni pergi, dia akan melekat. Okay, jenis-jenis umpan saya cakap tadi, nampak kepala ikan, isi kelapa bakar pun boleh, ikan bilis, peanut butter atau roti keju umpan beracun. Okay, umpan beracun kita tengok sini, single, terus reticulated, multi dose reticulated. Okay, lokasi kita tengok juga kat mana biasanya biasa kita tengok store-store makanan. Pejabat pun ada juga, dia gigit-gigit kertas.
store peralatan ni mungkin jarang, store makanan lah. Biasa tikus ni, biasa dekat ladang ruminan ni yang menjadi isu adalah tikus lah. Biasanya memang tikus. Sebab dia memang suka duduk dalam store makanan, dia akan mengganggu kita punya pallet lah. Okey, untuk kawalan kita pakai pagar mengawal vektor yang besar seperti anjing dibuat pada konkrit, kayu dan juga dawai. Dawai ni pun kena berhati-hati, kadang boleh lepas. Kayu dengan konkrit ni mungkin lebih tahan sedikit lah. Tapi kos dia tinggi lah kan. Berfungsi sebagai sempadan di antara kawasan penghalang seorang daripada menceroboh dan dia menghalang seorang daripada menceroboh lah. Betul juga ni Dia pagar ni merupakan kawasan sempadan dan elak orang lain masuk ke kawasan kita. Okey, ni sama juga. Ini adalah ubat kutu taktik isi. Okey, ubatnya kutu. Biasa kita akan mandikan lah. Menumpukan membunuh kutu jika diberi pada jumlah betul ubat mandi yang ternakan. Ini biasa kaedah yang saya bagi adalah dengan cara saya akan bancur dalam tu racun. Apabila ternakan tu lalu, saya akan spray lah. Spray seko-seko, tahan spray seko tapi elak spray di muka lah So biasanya kekerapan yang saya buat bergantung lah. Kalau ternakan tu selalu keluar untuk meragut, kita kerap jugalah bagi biasa 3 bulan, dalam tempoh 3 bulan tu sekali ataupun 2 kali lah. Tapi kalau macam dia tak keluar, jarang keluar dalam tempoh 3 bulan tu, mungkin kita bagi tak buat lah. Mungkin sekali dia keluar 6 bulan tu, baru kita sekali je lah bagi. Okay. Kalau bersedia dia untuk pemberian semburan, semak jika bilik semburan berfungsi dengan baik. Okey, kadang-kadang kita pakai mesin automatik semburan. Tak akan lalu, dia akan mesin tu dalam satu bilik tu dia akan sembuh sendirilah. Kira jumlah ubatan berdasarkan kapasiti tangki simpanan yang akan dibancur dengan ubat. Okey, yang ini pun dalam tangki kita tu pun kita dekat tong ubat tu sendiri dah ada kira nisbah lah, berapa nisbah yang patut kita bagi Okey, sediakan ternakan, lakukan ternakan, lalukan ternakan bilik semburan. Ulangkan prosedur sebanyak 2 kali. Okey, bila kita pakai bilik semburan ni, kita boleh buatkan ternakan tu pergi dan balik. Dia akan lebih efektif lah. Tapi kalau kita kekang ternakan dan kita sembuh, itu sekali je lah. Tak boleh sembuh sampai 2 kali. Sebab itu kita akan pergi dengan lebih dekat. Okey, ivermectin. Ivermectin ni biasa kita pakai, ini adalah Ivermec dalam kandungan dia ada ivermectin. Biasa kita bagi untuk ubat cacing lah. Okey, nyah kutu dan nyah cacing. Okey, berkesan pada endoparasit dan ectoparasit. Okey, di dalam dan di luar. Dia ada 2 kegunaan. Satu guna yang pour on dan suntikan. Ubat dia jenis sekali Ivermec ataupun Bimoctin lah. Bimoctin ataupun yang untuk pour on ni seperti dalam gambar saya pakai Imectin. Okey, pour on ni ubat pour on ni dah jarang ada di pasaran sebab kos dia yang sangat mahal lah. Tapi untuk pembelajaran pelajar memang kita akan gunalah sebab ada company yang masih supply lagi benda ni. So nanti kita tengok kaedah pour on ni macam mana. Okey, kaedah memberi suntikan, kekang ternakan, timbang ternakan, rujuk rekod berat badan. Sediakan ubat mengikut berat badan. Selesaikan kawasan suntikan menggunakan software rekod. Ini kalau nak spray lah. Kalau tak spray pun tak ada masalah. Cuma yang penting apabila kita bagi ubat cacing ni, ubat ni dah ada kandungan racun, kita kena mengikut berat badan yang betul pada ternakan. Okey, sebab tu rekod berat ternakan kita kena ada. Okay, dan yang penting kita kena suntik di bawah kulit. Okey. Suntik di bawah kulit. Itu yang paling penting. Cara kaedah nak suntik bawah kulit adalah kita cari kulit yang kendur, kita tarik dan kita tarik dan kita suntik di bawah kulit tu sendiri. Bila kita masukkan jarum tu kita boleh rasa jarum tu dah ada di bawah kulit je. Baru kita suntik Elakkan suntik dalam daging. Dia akan merosakkan satu dia akan boleh menyebabkan tengah mati lah kalau overdose apa semua. Dan yang kedua dia akan boleh merosakkan daging beriswah. Dan ubat bila ubat ni mengandungi kandungan racun, dia mengandungi tempoh kesan ubat yang panjang lah.
Okey, ini ubat puon. Kekal ternakan dengan selamat. Timbang ternakan, rujuk rekod berat ternakan. Sediakan ubat mengikut berat ternakan. Okey, ubat dituang di atas badan ternakan bermula pada tengkuk dan cervical ke pelvic. Okey, ni saya akan kedepankan slide. Kalau kita tengok di puon ni dah ada satu lagi tangki di sini. So ubat ni kita kena pastikan dapat maklumat ternakan. Dan isbah kita akan kat sini dah ada takat dia berapa. Kita akan pump di sini atau kita akan tonggengkan untuk dia masuk ke sini melalui saluran tepinya. Apa yang kita nak. Kita hanya buka penutup ni sahaja. Dan kita tuang daripada dia punya pangkal tengkuk sampai pangkal ekor Sorry daripada tengkuk ke pelvic di tengah-tengah tulang belakang tu. Supaya nanti cecair ni dia akan mengalir ke kiri dan ke kanan badan ternakan lah. Okey, itu saja untuk tajuk kawalan vektor penyakit ni. Kawalan tajuk yang sangat-sangat senang dan asas lah. Yang penting untuk tenaga ruminan ni biasa yang kita hadapi adalah serangan daripada tikus. Anjing liar ni bergantung pada tempat lah. Kalau tempat kita berhampiran dengan hutan, mungkin ada anjing liar lah. Dan yang kedua adalah kutu dan cacing. Itu biasalah. Sekiranya kita tak jaga sistem pengusahadan kita tak betul, memang akan datang lah. Dan tikus ni pun salah satu sebab datang ladang kita tak bersih lah. Okey. Okey, sekian saja pada saya untuk tajuk ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada tajuk-tajuk yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.